Gelarannya Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdullah ibnu Abi Zaid Al-Maghribi Al-Maliki, mazhab Maliki. Rahimahullah menyebutkan bahawa ada 4 hadis disebutkan yang mana menghimpunkan kepada adab-adab di dalam kehidupan ini. Disebutkan kumpulan adab-adab kebaikan bersumber daripada 4 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'lima wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir naf'a wal intifa' ifada istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وعلى ما نوى أسلافنا الصالح قلت الصالحة جامعة في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Pada hari yang barakah ini kita sama dapat berkumpul dan meneruskan lagi daripada pengajian-pengajian yang bermanfaat. Alhamdulillah. Terpilihnya kita untuk berada di sini adalah merupakan daripada kebaikan-kebaikan besar yang dikurniakan oleh Allah kepada seorang hamba untuk diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita tak hadir di sini, tak tahu ke mana kita. Kalau sekiranya waktu yang kita habiskan itu adalah kepada yang bermanfaat, maka kita bersyukur kepada Allah. Tapi yang dibimbangi adalah digunakan pula kepada perkara-perkara yang maksiat, wa'iyadzubillah, atau perkara-perkara yang lara atau yang melalaikan. Maka Alhamdulillah, ketika kita dapat duduk di sini adalah merupakan daripada anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa menempatkan kita di tempat-tempat anugerahnya, insya-Allah. Di tempat curahan rahmat, di tempat Allah nak berikan keampunan. Itu yang kita banyak baca doa kepada Allah. Kita banyak doa kepada Allah, ya Allah, tempatkan aku ini di tempat-tempat curahan rahmat-Mu. Di tempat yang ada keampunan-Mu. Itu yang kita kena selalu doa, sebab zaman ini zaman tersalah tempat, maka kita akan binasa ataupun dalam keadaan rugi. Jadi pentingnya untuk kita doa supaya kita ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang baik. Bahkan doa untuk kita dibersamakan dengan orang-orang yang baik. Kan? Seperti mana doanya para anbiya, para nabi juga doa. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Matikan aku dalam Islam dan golongkan atau bersamakan aku dengan orang-orang soleh. Sebab pentingnya kebersamaan tu, pentingnya berada di tempat-tempat yang baik. Kerana itu juga menjadi penentu kepada keadaan kita dan juga daripada apa yang kita dapatkan. Alhamdulillah, pagi ini kita ditempatkan di tempat yang mulia, di dalam majlis ilmu, di Dewan Az-Zahra ini, Masya Allah, adalah merupakan daripada tempat yang menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Taala.
kerana dihidupkan dengan majlis-majlis ilmu dan juga nasihat. Ini adalah merupakan tempat-tempat yang sepatutnya kita menjadi pilihan utama kita berbanding di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih kepada Puan Salwa tadi. Saya pun sebenarnya bab tajuk ni tak berapa nak pandai bagi tajuk. Kalau ada orang yang pandai buat tajuk yang kontroversi supaya viral, saya tak pandai. Ya. Jadi kalau buat tajuk yang apa, bombastik ni memang boleh meletup lah kan, nanti boleh datang orang pun nak dengar dan sebagainya, tapi saya tak pandai yang tu. Tadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-puan datang adalah untuk kita sama-sama menimba ilmu, untuk kita dapatkan manfaat, bukannya untuk kita viral ataupun untuk glamour lah. InsyaAllah. Jadi dengan sebab tak ada tajuk itu lagi, kadang-kadang tu kita pun blur juga apa nak cakap. Tapi mudah-mudahan insyaAllah mudah-mudahan ilham yang diberikan dan mudah-mudahan dapat manfaat kepada kita. Seperti mana yang kita maklum bahawa Nabi kita Muhammad SAW, salah satu dari sifat kenabiannya atau kerasulannya yang luar biasa. Bahkan ada sifat-sifat kenabian baginda Rasulullah SAW itu disebutkan yang outstanding, yang melebihi daripada para nabi yang lain. Bahkan disebutkan yang ada yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Sifat kenabian yang ada kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah, kata baginda Rasulullah SAW, utitu jawami'ul kalim. Aku diberikan jawami'ul kalim. Yakni perkataan-perkataan yang mencakupi kepada perkara-perkara yang luas, yang besar. Walaupun perkataan Nabi itu simple nampaknya, mungkin ringkas, tapi mencakupi kepada skop yang sangat luas dan sangat besar khususnya dalam kehidupan kita ini. Oleh kerana itu, salah seorang daripada ulama Maghribi, Imam Nawawi rahimahullah, menyebutkan dalam Syarah Muslim, dia katakan bahawa seorang Imam Al-Jalil bernama Abdullah bin Abu Zaid, gelarannya Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid Al-Maghribi Al-Maliki, mazhab Maliki, rahimahullah, menyebutkan bahawa ada 4 hadis disebutkan yang mana menghimpunkan kepada adab-adab di dalam kehidupan ini. Disebutkan kumpulan adab-adab kebaikan bersumber daripada 4 hadis. Maknanya kalau kita pegang kepada 4 hadis ini, maka insya-Allah dikira kita ini dapat untuk menjalani adab-adab di dalam kehidupan kita ini. 4 hadis. Alhamdulillah 4 hadis. Kita ni dianjurkan untuk sekurang-kurangnya 40 hadis. Tapi ini semua dalam hadis 40 juga yang ada dalam hadis-hadis ni. Sebab itulah subhanallah, Imam Nawawi dihimpunkan hadis-hadis itu adalah untuk supaya kalau kita berpegang kepada hadis itu sudah memadai. Cukup di dalam merangkumi kehidupan kita dan kebaikan dunia dan juga akhirat. Kan? Walaupun kalau kita kata berapakah hadisnya Nabi SAW, kan, sekian banyak. Bahkan Imam Bukhari yang dia menghimpun hadis banyak 600,000 hadis. Cuma yang dia shortlistkan dengan dia punya syarat-syaratnya menjadi 6,000 lebih hadis. Imam Ahmad bin Hanbal menghafal 1,000,000 hadis. Kan? Jadi bermakna sekian banyak hadis Nabi SAW. Cuma kalau kita berpegang kepada 4 hadis ini,
Mudah-mudahan insya-Allah kita akan menjadi orang yang dapat untuk menjaga adab-adab di dalam kehidupan kita ni. Jadi adab ni penting, kerana adab inilah yang menentukan kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adab juga menjadi sebab seseorang itu ada kesinambungan hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab dan akhlak juga menentukan timbangan kepada seseorang itu nanti pada yaumul qiyamah. Jadi penentu itu adalah adab dan akhlak. Sehingga Nabi mengatakan, sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku dan orang yang paling aku cintai di antara kamu adalah ahasinukum akhlaq, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya dan yang paling aku cintai di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kamu. Masya Allah. Jadi kalau kita nak dekat dengan Rasulullah, sebab dekat dengan Rasulullah, kita selamatlah. Kalau ada orang tanya macam mana nak selamat di akhirat nanti, iaitu dengan dapat dekat dengan Rasulullah, dapat berhimpun bersama dengan Rasulullah SAW. Maka insya-Allah kita selamatlah tu. Sebab Nabi mengatakan biyadi liwa'ul hamdi Adam wa dunahu tahta liwa'i. Nanti di akhirat aku akan pegang panji kepujian. Macam bendera lah. Saya pegang. Seorang yang duduk di padang mahsyar ni, yang Allah bukakan penglihatan, dia nampak panji itu akan berebutlah pergi ke panji itu. Bukan orang-orang biasa saja, bahkan para nabi pun termasuk Nabi Adam akan berada di bawah panji liwa'ul hamdi yang dipegang oleh Nabi SAW. Maknanya kalau kita dapat lihat dan pergi ke situ, kumpul di situ, selamatlah kita. Tapi untuk kita dapat kedudukan tu adalah dengan kita menjaga adab dan akhlak kita. So, 4 hadis ini yang insya-Allah kita bincangkan pada pagi ni dengan masa yang terhad ni. 4 hadis, 1 hadis lebih kurang 1 jam. Boleh. Jadi kita hari ni, sebab hari ni cuti, kita sekolah. Jadi dah lama sikit lah. Boleh ke? Betul ke ni? Aduh, saya nak kena cuti juga. Tak apa, insyaAllah kita simpulkan dan ringkaskan insyaAllah. Yang pertama, hadis Nabi SAW bersabda, yang ini kita jadikan pegangan kita, iaitu kata Al-Imamul Jalil Abu Muhammad Abdullah bin Abu Zaid rahimahullah mengatakan, hadis yang pertama daripada Nabi SAW adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iaitu hadis yang menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Pegang hadis ni betul-betul. Jadikan dia hadis pegangan kita di dalam menjalani kehidupan ini. So kita insya-Allah kalau pegang betul-betul hadis ni, kat dunia pun selamat, kat akhirat pun selamat. Min husni, dia katakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Jadi bermakna perkara yang utama perlu dijaga adalah lisan. Kalau kita nak jaga adab kita, akhlak kita menjadi adab dan akhlak yang baik, jagalah lisan. Macam mana kaedahnya Nabi bagi tahu, kalau nak cakap, bercakap yang baik. Jadi bermakna, sebelum bercakap, fikir dulu. Berhenti sekejap. Fikir, apa yang nak dikeluarkan ni, baik ke tak baik? Baik ini bukan ukuran nafsu.
Baik ini ukuran syarak. Baik di sisi Allah, bukan baik di sisi nafsu kita ataupun daripada diri kita. Sebab istilah baik itu pun digunakan oleh orang yang tak baik. Saya cakap ni betul, baik ni. Tapi sebenarnya apa yang dikeluarkan itu adalah tak baik untuk yang lain dan merosakkan. Mungkin untuk dirinya baik tapi merosakkan orang lain. Oleh kerana itu, falyakul khairan, maka hendaklah dia berkata baik dalam ukuran syarak. Maka sebelum bercakap, fikir dulu, baik ke tak baik. Jadi sebelum ini kita bercakap dulu baru fikir. Cakap baru fikir, Allah, dah terlajak dah lepas dah. Sedangkan perkataan yang terlajak dan terlepas ini, dia tak boleh nak patah balik, tak boleh nak kita panggil tarik balik, tak boleh dah. Terlajak, perahu boleh diundur, terlajak kata, badan binasa, semua kan. Sebab bahayanya kata-kata yang dikeluarkan ini, sebab setiap perkataan itu akan dicatat. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dalam Quran Allah berfirman, tidak ada satu pun yang terlafaz dari perkataan ini kecuali raqib dan atid, iaitu malaikat pencatat ni akan catat. Jadi hati-hati tentang apa yang kita cakap. Kalaulah contohnya kita dah fikir, kalau saya cakap ni tak apa-apa baik, apa pilihan yang kita ada? Aulia smooth, hendaklah dia diam. Kalau bercakap tak baik, lebih baik diam, tahan je. Kemam je lah mulut tu, kata. Ya, macam tu, tahan. Sebab apa? Sebab lebih selamat kepada kita. Kata Nabi SAW, la yastagimu imanu abdin hatta yastaqimu qalbuh, wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanu. Tidak lurus iman seseorang itu, tidak lurus iman seorang hamba itu. Kita ni ialah apabila kita ada doa yang juga selalu juga kita dengar dan juga mungkin kita pernah ucapkan, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Iaitu, ya Allah, hidupkan aku dengan iman, matikan aku dengan iman, mahsyarkan aku dengan iman, masukkan aku syurga dengan iman. Tapi kata Nabi, tidaklah lurus iman seseorang itu sehinggalah lurus hatinya. Maknanya nak tahu lurus tak lurus imannya, betul tak betul imannya itu, kena lurus hatinya. Macam mana pula nak luruskan hati, nak betulkan hati ni? Kata Nabi, tidak lurus hati seseorang itu, iaitu betul lah hati seseorang itu, sehinggalah lurus dan betul lisannya. Jadi bermakna lisan ini cerminan kepada hati, dan hati ini adalah cerminan kepada iman. Macam mana nak tahu lurus tak lurus? Lurusnya lisan. Sebab tu kena jaga betul apa yang kita nak ucapkan. Tuan-tuan, puan-puan, kita dah kena dah untuk kita ni berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita tuliskan. Ada orang kata, saya ni cakap je, saya tulis je, saya tak cakap pun, sama je. Hari ni banyak lisan itu dipindahkan dalam bentuk tulisan, sama je. Jangan kata beza, sama je. Apa yang kita komen, apa yang kita tulis di media-media sosial itu sama mewakili kepada lisan kita. Maka ambil kaedah itu, sama ada pilih yang baik-baik ataupun pilihannya diam. Stop. Dan kita tak ada masa lagi sebenarnya untuk kita nak menangguh-nangguh untuk kita ni memperbaiki kepada lisan kita. Kita tak ada masa lagi. Sebab semakin kita mengeluarkan kata-kata yang tanpa had dan jaga-jaga ni, semakin bertambah kesalahan kita. Kita tak ada masa untuk nak, kita kata, menangguh-nangguh. Nantilah
Cakap dulu apa, nanti kita berubah tak? Sekarang sepatutnya kita dah kena jaga-jaga dah. Sebab kita ni nak supaya lurus iman kita ni. Hati kita nak lurus, yang membawa kepada lurusnya iman. Yang ni kita nak kena hati-hati. So, peganglah hadis itu sungguh-sungguh. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Letakkan hadis itu dalam otak kita. Jadikan dia satu pegangan utama, iaitu jagalah lisan. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Dah, yang itu pegang hadis tu. Saya rasa kita pun boleh hafal hadis tu dah. Cukup untuk kita pegang. Di mana pun kita pergi, kita bawa hadis ni. InsyaAllah kita selamat di mana pun kita berada. Dan selamat itu bukan hanya di dunia, selamat itu di akhirat. Dan kalau kita tak jaga, kita akan sengsara di dunia, bahkan lagi-lagi di akhirat. Sebab yang paling banyak, kata Nabi, yang akan diseret dan dihumban ke dalam neraka adalah akibat daripada lisannya, kata Nabi. Itu yang paling banyak nanti, kata Nabi SAW. Ketika seseorang itu nanti di akhirat, yang paling banyak dihumban ke dalam neraka adalah dengan akibat daripada lisannya. So kita nak kena jaga-jaga dengan lisan kita. Ambil hadis tu dan pegang sungguh-sungguh. Yang kedua, hadis baginda Rasulullah. Sebagai bincang pasal lisan ni, saya rasa dah banyak dah. Bab lisan ni, saya rasa ada di antara kita yang sudah sampai tahap kita panggil mahir dengan perbahasan lisan. Maknanya pakar lah. Sebab apa? Ustaz ni cakap, jaga lisan. Datang ustaz ni pun cakap, jaga lisan. Bab memahami tentang perkara itu, Masya Allah. Kita ni mudah-mudahan insya Allah semuanya mahir betul. Tapi bab nak melaksanakan tu, yang agak mencabar, khususnya di akhir zaman ni, di zaman kita ni, paling mencabar adalah menjaga lisan. Sebab zaman ini zaman yang orang kita panggil sangat mencabar lisan ini untuk nak berkata-kata, untuk nak bercakap. Sebab itulah berpuasa, bercakap ini pada zaman ini lebih dituntut. Kan? Sebab tu dalam puasa kita, yang puasa syar'i itu pun, di antara yang perlu kita jaga pun lisan. Untuk menentukan puasa kita diterima ataupun tidak diterima. Punyalah pentingnya menjaga lisan tu. Sebab tu kita betul-betul kena berhati-hati dengan lisan kita di zaman ini. Zaman yang mengundang kontroversi dengan perkataan. Dan sekali perkataan yang kita ucapkan, kalau dianya nanti betul, mungkin menjadi sebab kita masuk ke dalam syurga. Sebut dalam hadis. Tapi kata Nabi SAW, ada seorang yang dengan sebab kalimat yang dia ucapkan, dia dihumban dalam neraka. So, kitalah yang menentukan, maksud dia, kitalah yang memilih perkataan apa yang kita nak ucapkan. Baik ataupun buruk, ataupun pilihan yang terbaik adalah diam. Saya rasa diam itu pilihan yang lebih baik lah. Pada zaman ini, yang kadang-kadang tu, kita sendiri pun geram. Tapi, kalau boleh kita diam, itu lebih selamat. Man samata najah, kata dalam hadis, siapa yang diam dia lebih selamat. Baik. Yang kedua, hadis bagi Rasulullah, Nabi bersabda, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kecantikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kecantikan Islam seseorang itu, nak tahu Islam kita elok ke tak elok, cantik ke tak cantik, indah ke tak indah. Sebab kita ni perlu memperindah Islam kita ni. Dengan apa? Dengan amal. So nak tahu cantik tak cantik Islam kita, elok tak elok Islam kita ni adalah dengan meninggalkan sesuatu yang sia-sia.
ma la ya'ni. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi kalau keluar rumah, maka Nabi akan jaga 3 perkara. Salah satunya adalah Nabi akan meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Nabi akan meninggalkan sesuatu yang sia-sia, tak akan buat benda yang sia-sia. Apa yang maksudnya sia-sia ni? Perkara yang tidak ada faedah. Satu. Yang keduanya adalah perkataan yang sia-sia. Yang ketiganya, maksud yang disebutkan malayak ni adalah menyebut-nyebut urusan orang lain yang tak ada kena-mengena dengan kita. Subhanallah. Itu dah diingatkan oleh Nabi SAW. Di zaman ketika mana hari ini orang banyak sibuk tentang orang lain. Tengok dekat media sosial, dia ni makan apa hari ni? Dia hari ni buat apa? Dia ni kawan dengan siapa? Kemudian kahwin dengan siapa? Bercerai dengan siapa? La haula wala quwwata illa billah. Mana yang ni tak ada apa-apa kaedah kat kita pun. Dia makan apa pun kita tak kenyang. Dia kahwin dengan siapa pun kita tak bahagia. Maksudnya kita tak ada kebahagiaan kat kita pun. Dia cerai dengan siapa pun kita tak ada apa-apa. Tak ada kesan apa pun kat kita. Tapi kita menjadi orang yang suka sibuk tentang urusan orang lain. Dan menjadi satu hiburan kepada kita. Seronok kita nak tahu dengan siapa dan sebagainya. Akhirnya, daripada perkara yang sia-sia mala ya'nih ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi mengumpat. Dia tumbuh-tumbuh banyak dosa-dosa. Walaupun perkara itu perkara yang disebutkan tidak ada atau sia-sia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut ketika mana menyebut tentang qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam syurga. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam solatnya. Kemudian yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Iaitu orang yang dalam tentang perkara-perkara lara ni dia berpaling. Dia tak buat perkara-perkara yang lara ni. Bermakna benda-benda yang sia-sia, benda-benda yang tak perlu ni ditinggalkan. Yang ni yang kita hari ni banyak buat. Sibuk tentang benda-benda yang tak perlu. Dan orang-orang yang tak kenal dengan kita, mungkin kita kenal dia tak kenal kita pun, dia tak peduli dengan kita pun. Maksudnya dia tak kisah pun sebenarnya dengan kita. Tapi kita yang sibuk tentang mereka. Yang akhirnya kita membuang masa kita, satu. Yang keduanya boleh mengundang kepada maksiat-maksiat lain. Seperti kata tadi lah, ghibah. Kemudian nanti boleh timbul fitnah. Kita pun akan ikut follow benda-benda berita, perkara. Kan? Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang buat perkara yang sia-sia. Maka kalau kita nak selamat, nak supaya jaga adab dan akhlak kita, maka disebutkan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni, disebutkan di antara keindahan Islam seseorang itu, maka adalah dengan dia meninggalkan apa-apa yang sia-sia, iaitu yang tak perlu untuk dia. Jangan jadi orang yang sibuk perkara yang tak ada pun kaitan dengan diri dia, tak ada. Dia lain dengan kita menolong orang yang susah. Itu bukan sibuk. Itu adalah merupakan daripada perkara yang dituntut untuk kita buat. Begitu juga dengan menegur orang yang buat salah. Atau dipanggil nahi mungkar. Itu adalah perkara yang dituntut untuk kita buat. Tapi yang ni perkara yang tak ada apa-apa pun faedah untuk kita. Bahkan kita akan mengundang kepada kita banyak daripada perkara-perkara yang sia-sia dan perkara-perkara maksiat kepada kita. So dalam kehidupan kita ni, tinggalkan perkara yang sia-sia ni. Berikan fokus pada perkara yang beri faedah kat kita. Banyak lagi sebenarnya perkara-perkara yang boleh kita bina dalam kehidupan kita ini, perkara yang berfaedah. Banyak. Sebab tu kata Nabi SAW ketika ditanya, siapakah orang yang afdal itu? Kata Nabi, iaitu orang yang beri bermanfaat kepada orang lain. Jadi orang yang beri manfaat kepada orang lain. Bukannya orang yang buat benda yang sia-sia. Tapi beri manfaat kepada orang lain. Tolong orang, gembirakan hati orang lain, disebutkan. Di zaman ini, kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti, hamba-hamba aku yang menjadi para awliya, para wali ni, bukan dengan banyak solat, dengan banyak puasa.
Tapi dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang lapang, dengan hati yang lembut, kata Nabi SAW. Iaitu dengan banyak tolong orang, dengan banyak berlapang dada, dengan kita ni berprihatin kepada orang lain. Maka ini sebenarnya yang perlu kita buat. Tinggalkan perkara yang sia-sia tu. Hari ini merangsang kepada kita perkara yang sia-sia itu banyak dalam media sosial ni. Yang kita nak ambil tahu. Kan? Tentang apa? Orang kahwin dua. Kita nak tahu juga. Kan? Jadi benda tu, kalau kita dah ambil tahu tu, menyakitkan hati ada juga kan? Menyakitkan hati, geram. Jadi akhirnya, dia akan jadi buah mulut. Buah mulut ni dah jadi berapa kategori. Ada yang kata ghibah, ada yang jadi fitnah, macam-macam. Sebab kita dah mula terlibat dengan perkara-perkara malayani yang sia-sia, yang tak ada faedah kat kita pun. Kan? Jadi sebab tu kadang-kadang tu terlalu sangat, minta maaf, menyebut tentang urusan orang lain, itu akan memudaratkan kepada kita. Saya pernah cerita dulu, ada seorang yang dia lalu di depan rumah, seorang budak sedang menangis depan rumah tu. Dia kata, "Dik, nak kenapa menangis ni?" Dia tengok pakcik, adalah saya menangis. "Kenapa?" "Mak saya marah." Dia kata, "Saya kena marah mak." Jadi, kenapa kena marah? "Tak apalah." Adalah, dia kata, "Tak apa. Tak nak tahu ni kenapa nak kena marah?" Dia kata, "Betul ke cik nak tahu ni?" "Betul." "Kenapa kena marah?" "Saya kena marah sebab menyebut tentang perkara orang lain macam makcik sibuk tentang saya." Jadi sibuk tentang orang lain. Jadi kita ni kadang-kadang benda-benda tak ada kaitan dengan kita, tak perlu pun kita sibuk juga. Akhirnya sebenarnya kita, satu, akan mengundang tak baik kat kita. Keduanya, kita secara tak langsung akan terlibat pula dengan tu. So kita masuk dalam tu, kita menambah lagi masalah dalam diri kita ni. Kita ni dah banyak masalah dah. Kita ada masalah dengan Allah. Masalah dengan Allah ni bukan masalah apa. Maksudnya kita perlu ada kewajipan kita, urusan kita banyak dah kita kena buat. Tapi kita dah tambah lagi. Belum lagi dengan urusan dengan orang lain, dengan sesama manusia. Banyak tanggungjawab kita dengan suami, dengan pasangan kita, tanggungjawab dengan anak kita, tanggungjawab dengan jiran kita dan sebagainya. So tiba-tiba kita pergi pula tambah lagi dengan kita pergi ambil tahu tentang orang-orang yang tak ada kaitan dan sebagainya. So kita dah menambahkan lagi kita punya masalah. Sebab itulah dia akan semakin merendahkan kedudukan Islam seseorang itu. Sebab itu kata Nabi, seindahnya Islam seorang itu adalah apabila dia meninggalkan perkara yang sia-sia. Apabila dia mula dah sibuk tentang lain, maka kita akan tengok merosotlah daripada dia punya cara hidup Islam dia mula hilang. Min husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu kaedah yang kita kena pegang betul-betul. Aku ni nak jaga Islam aku jadi Islam yang baik. Aku nak jaga aku punya Islam ni, dan aku nak mati dalam Islam. Tawafani musliman, matikan aku dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. So cara dia salah satu adalah tidak menyebut atau menjaga tepi kain orang lain. Itu je. Satu daripada, kata Imam Haddad dalam kitab Nasaih Adiniyah, di antara sebab su'ul khatimah, dia panggil, salah satu adalah selalu menyebut tentang urusan orang lain. Itu boleh menyebabkan su'ul khatimah. Sibuk tentang orang lain, akhirnya dia pergi akan, yalah, tadi kita kata ghibah, dia akan jadi fitnah, dia akan jadi bergelumang dengan benda-benda yang seperti itu. Sebab apa? Sebab kita terlalu menyebut tentang urusan orang lain yang tidak ada kaitan dengan kita. Kecuali kalau dia menyentuh tentang diri kita ataupun urusan kita, itu lain. Tapi tak ada kaitan, maka dia tak perlu untuk kita ni menjadi orang yang menyebut tentang urusan orang lain. Itu hadis yang kedua yang kita kena jaga, kita kena pegang. Yang pertama, jaga lisan. Yang kedua, jagalah diri kita, jangan buat perkara yang sia-sia. Yang ketiga, hadis Nabi SAW, Nabi ketika datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW.
Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasulullah, wasiat kepada aku atau nasihatlah aku. Maka Nabi mengatakan, "La taghdab." Jangan marah. So, lepas Nabi jawab, cakap dengan marah tu, dia tanya lagi, "Ya Rasulullah, ausini." Maksudnya, okeylah, jangan marah. Satu lagi, nasihat lagi, wahai Rasulullah. Nabi kata, "La taghdab." Jangan marah. Dia pun kata, okey, dah jangan marah, okey. Yang ketiga, apa dia Rasulullah? Ausini. Nabi kata, jangan marah. Rupanya dia nak marah, sebab Nabi ulang-ulang. Faraddada miraran. Disebutkan Nabi ulang-ulang. Dia tanya cakap je, Nabi cakap jangan marah. Dia tanya je, Nabi cakap jangan marah. Berulang-ulang Nabi sebut seperti itu. Bermakna hadis ini adalah hadis yang sepatutnya kita menjadi asas kepada kita, iaitu jagalah emosi. So, kalau kita nak jaga adab dan akhlak kita ni, jaga emosi. Sebenarnya banyak yang kita ni banyak perkara yang berkaitan dengan emosional. Betul Dan banyak hari ni yang kita tengok hilang kawalan dengan sebab emosional. Bahkan tindakan-tindakan yang kita dengar daripada akhbar adalah dengan sebab emosi yang tak terkawal. Sampai tindakan-tindakan itu tindakan yang fatal, yang teruk sangat. Yang kadang-kadang sampai begitu dia boleh buat. Sampai boleh membawa pertumpahan darah. Sampai boleh membawa kepada yang dahsyat. Sebab apa? Sebab tak mengawal emosi. Sedangkan kadang-kadang puncanya perkara tu adalah perkara yang kecil. Mungkin kita panggil cara drive ketika memandu di jalan raya boleh menyebabkan daripada perlakuan-perlakuan yang dahsyat. Sedangkan kita katalah, kalau dia sabar sikit, kalaulah dia tenang, tak akan berlaku seperti itu. Tapi tindakan-tindakan yang berlaku itu kadang-kadang tu kita tengok dahsyat. Sebab apa? Sebab tak menjaga amarah tu, tak mengawal amarah. Dan memang hari ni kita punya kehidupan dikawal oleh amarah kita. Kalau kita dalam keadaan emosional, marah, kita akan hilang kawalan. So kita akan buat tindakan-tindakan yang kadang-kadang tu di luar daripada batas-batas kita. Dan bahkan perbuatan marah itu memalukan kita. Kita marah, kita hilang kawalan, kita akan ucapkan perkataan yang kalau kita rakam dan kita dengar balik, kita akan menyesal. Ya Allah, sampai itu aku cakap. Atau tindakan yang kita buat itu akan menyebabkan kita menyesal. Menyesalnya aku buat macam tu, kenapalah aku sanggup buat macam tu. Tapi semua itu sumber punca dia adalah daripada amarah. Sebab tu ketika seorang tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang paling baik untuk aku jaga?" Nabi mengatakan, "La taghdab wa lakal jannah." Iaitu, apakah amalan yang terbaik untuk aku buat untuk aku masuk syurga? Dia kata kepada Rasulullah. So Nabi kata, "La taghdab wa lakal jannah." Kamu jangan marah, kamu masuk syurga, kata Nabi SAW. Subhanallah. Kamu jangan marah, kamu masuk syurga, kata Nabi SAW. Sebab memang sebenarnya kalau orang tu tak dapat mengawal amarah dia, dia akan buat sesuatu di luar rasional dia, di luar kawalan dia. Dan hari ini saya rasa main utama yang jadi masalah yang berlaku adalah kerana amarah tadi. Kerana la taghdab tadi, jangan marah tu. Subhanallah, kalau kita pegang itu sebagai pegangan kita, jadi memang kita akan berhadapan dengan situasi yang boleh menimbulkan amarah kat kita, khususnya zaman ni. Baik kat rumah kita, jauh-jauh kat rumah kita pun, dengan keluarga kita, ada saja yang boleh untuk menimbulkan marah. Betul? Banyak. Ialah sebab kita berhadapan dengan keluarga kita yang berbagai, yang boleh mengundang emosi kita, pasangan kita, kan? Ni geram betul dia buat perangai pula hari ni. Normal lah, namanya manusia. Anak kita, kan? Keluarga kita, memang. Tapi macam manakah kita ni nak mengawal keadaan tu dengan mengawal emosi kita?
Dan banyaknya hari ini kerosakan rumah tangga dengan sebab emosi. Itu di rumah. Begitu juga di tempat kerja kita, pejabat contohnya. Pun sebenarnya yang menentukannya adalah bagaimana kita mengawal kepada emosi kita. Dan juga ketika mana, di mana saja kita berada. Emosi ni. Sebab tu disebutkan bahawa laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu man yamlik nafsahu indal qada. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menumbangkan lawan dia. Bukan orang yang kuat itu, kata Nabi, orang yang mampu untuk nak menumbangkan lawan dia ataupun ialah menjatuhkan lawan dia. Walaupun orang anggap itulah orang kuat. Kuat dia mampu lah kalahkan orang tu, jatuhkan orang tu, tumbangkan orang tu. Tapi itu bukan orang yang paling kuat, kata Nabi. Orang yang paling kuat adalah orang yang mampu mengawal diri ketika marah. Itu orang paling kuat sekali. Bermakna, mafhum mukhalafahnya, orang yang lemah itu adalah orang yang tak boleh mengawal emosi dia. Walaupun masa dia emosional tu dia jadi singa, istilahnya lah. Dan dengan sebab tu dia bertindak dengan tindakan yang keras dan kasar, menyebabkan mungkin orang yang dia buat tu adalah menyebabkan orang tu mungkin jatuh, tumbang. Tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling lemah sekali. Bukan, mungkin masa tu dia merasa diri kuat. Tengok aku kuat, aku dapat dengan marah ni aku dapat kalahkan dia. Bukan, sebenarnya dia orang paling lemah sekali. Sebab dia kalah dengan hawa nafsu dia. Dan pada waktu itu yang menguasai dirinya adalah syaitan. Sebab itu disebutkan marah itu daripada panas. Panas itu daripada api. Api itu daripada syaitan, kata Nabi SAW. Maka kalau kamu marah dan kamu rasa terlalu marah sehingga kamu kadang-kadang takut hilang kawalan, maka berwuduklah, kata Nabi. Sebab wuduk itu dengan air, dan air itu memadamkan api. Pergi ambil wuduk. Ketika mana kita dah terlalu, kita panggil marah sangat dah. Kalau tak ada tempat nak pergi ambil air, maka kata Nabi, kalau kamu sedang marah, berdiri, kamu duduk. Maknanya kamu kawal, kamu tenangkan, duduk. Kalau tengok duduk pun dalam keadaan ni tak boleh kawal juga, baring. Sampai begitu sekali suruh untuk kontrol amarah dan juga. Sebab kalau kita marah, maka kita akan hilang kawalan. Yang menguasai diri kita adalah syaitan dan hawa nafsu kita. Maka keluarlah kata-kata yang tak sepatutnya, mungkin tindakan yang tak sepatutnya. Dulu ketika mana Abu Dhar Al-Ghifari duduk berbincang dengan sahabat, di antaranya adalah Bilal bin Rabah. Yalah, masa sembang, masa bincang ni adalah timbul emosi sikit kan. Yang ni pendapat tak setuju. Abu Dhar waktu tu dia teremosional pada waktu tu, sehingga dia tak puas hati dengan Bilal. Akhirnya dia keluarkan kata-kata. Dia mengatakan, wahai anak orang perempuan hitam. Ya benar, ya benar binti Sauda. Dia katakan, wahai anak perempuan hitam. Jadi Bilal bin Rabah waktu tu dengar, dan juga Abu Dhar waktu tu dia tersedar yang dia tercakap seperti itu. Dan akhirnya perkara itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW menegur. Nabi kata, kamu telah mengeluarkan kata-kata seperti zaman jahiliyah dulu, iaitu yang merendahkan kepada orang lain. Itu yang Abu Dhar menyesal betul dengan kata-kata dia. Tapi perkataan itu keluar dengan semangat emosi. Sampai Abu Dhar waktu itu dia minta maaf kepada Bilal bin Rabah. Bilal kata, aku dah maafkan. Tak ada apa yang aku simpan dalam hati. Abu Dhar tak puas hati. Dia letakkan pipinya ke tanah. Dia suruh Bilal untuk pijak pipi dia. Sebab perbuatan itu perbuatan yang dia rasa sangat-sangat tak baik. Dia nak hilangkan ego dia ataupun rasa tu. Dia kata, letakkan kaki kamu di atas pipi aku ni. Macam tu sekali.
Tapi yalah, macam mana perkataan terkeluar? Sebab emosional. Dan hari ini, di antara yang banyak kita kalah dengan emosional, dengan emosi kita. Betul? Jadi kita mengaku je lah. Dari kita marah tu, aduh. Dah. Oh, ya. Yeah. Waktu, aduh. Misalnya lah. Dah terlambat lah. Kan? Sebab jaga emosi ni sangat mencabar. Khususnya zaman kita ni. So, zaman yang mengundang emosi. Zaman yang merangsang kepada kita ni untuk marah. Kadang-kadang tu perbuatan orang, perkataan orang terhadap kita ni memang kalau kita tak betul-betul kawal emosi kita, kita pun akan melenting. Tapi itu sebenarnya akan merugikan kepada kita sendiri. Sebab itulah Nabi ulang ketika seorang lelaki itu datang. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, berikan aku nasihat. Tapi dia kata jangan marah. Kemudian dia tanya lagi, Nabi marah. Dia mula nak marah lah sebab Nabi cakap jangan marah tu. Jadi sebenarnya maknanya nak bagi tahu kadang-kadang alhamdulillah kita ni alhamdulillah bagus dah tolong orang, kita datang pengajian, alhamdulillah kita. Tapi ada satu benda yang kadang-kadang tu kita belum selesai lagi. Macam tadilah lelaki tu datang, mungkin dia bagus dalam semua hal, tapi di antara yang dia perlu betulkan adalah emosi dia, amarah. Sebab apabila dia marah je, semua baik-baik itu tak baik dah. Kadang-kadang kita ada orang begitu. Bagus dia baik, dia tu baik Masya Allah, tapi pandai barat tu kalau dia tengah marah jangan main-main. Kita selalu silahkan macam tu. Sebab memang kalau marah je dia dah hilang lah. Tak nampak dah baik dia. Sebab tu mungkin kita pun orang yang seperti itu. Yang kita kena jaga emosi kita. Dan jaga amarah kita. Khususnya kerana zaman ini zaman yang kalau kita tak jaga amarah, maka kita akan hamburkan macam-macam. Kita tengok dekat media sosial orang cakap apa dia nak cakap. Kalau dia marah, dia akan buat apa dia buat. Sehingga kadang-kadang itu kita tengok, perbuatan yang tak sepatutnya dia buat. Tapi dia sanggup buat. Sebab apa? Sebab dia tengah marah. Sebab itulah kalau orang tengah marah pun, disuruh untuk kita ni, kita panggil berpaling daripada dia. Kita lari daripada dia. Jangan kita pergi rangsang marah dia. Sebab dia tengah marah. Tengah marah maksudnya dia dah hilang kawalan dia dah. Kalau kita pergi saja cari pasal, maknanya kita sendiri pun tak bijak. Jadi orang yang bijak, yang ketika mana orang tengah marah, kita redakan kemarahan dia. Kita hilangkan kemarahan dia. Kita jauh dari kemarahan dia. Sebab ini akan mengundang bahaya kepada kita dan kepada dia. Jadi disebutkan hadis ni pegang. La taghdab, jangan marah. Pergilah mana-mana pun, jangan marah. Kan? Bukan bermakna marah tak boleh. Marah itu boleh. Tapi marah kerana Allah. Bukan kerana nafsu kita. Dulu Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia tulis dalam kitab dia tentang dakwah. So dia kata dalam dakwah ni yang kita perlu adalah kita ni apabila menyuruh, mengajak kerana Allah. Kalau kita melarang dan marah pun kerana Allah. So kita biasa dengar yang tu lah. Kita selalu kata sayang kerana Allah, benci kerana Allah. Betul sayang kerana Allah, marah kerana Allah. So macam mana kita nak tahu kita marah kerana Allah ke tidak? Dia pun nak tahu juga macam mana ke tahap itu. Kita boleh dakwa, kita kata saya marah ni kerana Allah. Betul kita boleh cakap macam tu. Tapi betulkah kita marah kerana Allah ataupun kerana nafsu kita, kerana diri kita? Satu hari, tapi Allah nak, kata Syekh Muhammad Buti, dia dapat mungkin Allah nak tunjukkan dia. Satu hari dia jalan bulan Ramadan. Dia jalan satu lorong, dia tengok ada orang tak puasa dan merukuk. So dia tengok di jalan tu, orang tu tak Ramadan. So dia mula marahlah sebab ni melanggar daripada perintah Allah, daripada kewajipan. So masa dia nak pergi, dia pergi tu, dia pun merapat, dia tengok orang tu, bukan dia tengok nampak dia, tadi tak nampak dia tengok orang tu. Sekarang orang tu tengok dia.
Mana Syekh Ramadan Al-Buti. Orang tu masih relax rokok. So mulalah dia emosi dan marah, dan dia mulalah ketika itu nak tegur, tapi waktu tu baru dia ingat, aku dimarah kerana Allah ke kerana emosi aku. Maksud dia tadi ni dia marah kerana Allah, tapi masa orang tu tengok dia dengan dia pakai serban, dia dengan dia pakai baju ulama lah kita panggil, aku pakai macam ni pun dia tak buang juga, dia dapat aku. So maknanya bukan kerana Allah lagi, kerana diri. Subhanallah. Nampak lain dia punya. Jadi marah tu kerana Allah ke atau kerana diri kita? Itu yang tricky sikit lah. Kita kata kebanyakan kita marah ni kerana diri kita. Tak puas hati dengan apa yang macam anak kita marah. Kerana Allah kan, kerana dia tak hormat kat kita. Macam tu lah. Kan? Walaupun memanglah kita kata susah nak campur aduk tu, tapi ala kulihan cuba untuk berusaha, kalau nak marah, marahlah kerana Allah. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, di rumah sentiasa senyum, sentiasa ceria. Tapi kalau Nabi marah kerana Allah, iaitu kalau perbuatan yang dicuaikan itu adalah haknya Allah, yang dilanggar itu adalah haknya Allah, Nabi akan marah. Dan kalau Nabi marah, tak ada orang yang sanggup menanggung kemarahan Nabi. Nabi marah betul. Tapi tak salah marah tu boleh, kerana itu adalah merupakan perkara yang normal kepada manusia, tapi letakkan pada tempat dia. Yang kita ni marah kerana peribadi kita, kepentingan kita. Jarang kita, kalau kita kata ada dua keadaan, marah kerana Allah, marah kerana diri kita. Banyak kita marah adalah kerana diri kita. Kadang-kadang dalam hak Allah kita sambil lewa. Anak-anak kita cuaikan hak Allah SWT. Kadang-kadang kita berlebih kurang. Tapi hak kita dicuaikan, kita emosi. Engkau ni, tahu tak aku ni mak, tahu tak aku ni ayah. Kamu kena hormat aku. Kamu kena dengar cakap. Kamu dengar. Tapi kalau Allah punya hak yang ditinggalkan mungkin, kita kata tak apalah kot, penat kot dia, kesian dia. Macam tu. Sepatutnya sebaliknya, terbalik. Hak kita, kita banyak marah. Kita banyak maafkan. Mak, wahai ibu, wahai ayah, kita ni kena banyak kawal emosi, khususnya kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kenapa? Sebab dengan amarah kita, kadang-kadang anak kita ni jadi hidupnya tu dalam keadaan yang ialah kurang bahagia. Sebab apa? Sebab kita sendiri marah kat dia. Kita emosi kat anak kita. Setelah kita emosi kat anak kita ni, turunlah murka Allah kat dia. So kita sayang anak kita. Kita nak anak kita hidup bahagia. Kita nak anak kita baik. Tapi marah kita kat dia tu ada saja. Sedangkan kalau kita rida, Allah rida. Kalau kita marah, Allah marah. So kita yang tak kawal emosi kita dengan anak-anak kita. So tapi kita nak anak kita bahagia. Doa anak kita bahagia. Tapi dalam hati kita masih ada marah kita dengan dia tu. Sebab tu biar kita ni jaga emosi kita. Kawal amarah kita. Letakkan pada tempat dia. Supaya kita pun bahagia, orang lain pun bahagia dengan sebab tu. Sebab tu pegang hadis tu, iaitu la taghdab, jangan marah. Dah 3 hadis kita pegang tu. Jaga lisan, jangan buat perkara yang sia-sia, jangan marah. Yang keempat, hadis yang terakhir, Nabi SAW bersabda, dan mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ni, pegang yang ni. Di mana-mana kita ada pun, kita peganglah hadis ni. Dengan saudara kita, khususnya sesama Islam ni, sayangilah mereka, perhatilah mereka, jagalah mereka macam kita sayang diri kita sendiri. InsyaAllah, di mana pun kita berada, kita selamat. Kita akan dapat untuk buat benda yang baik. Asalkan kita sayang orang lain tu macam sayang. Ada yang lebih umum lagi dalam hadis. Kalau tadi ni akhihi, iaitu saudara Islam. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika Nabi mengatakan ahibbun nas ma yuhibbu li nafsika takun mu'minan. Cintalah takun musliman. Cintalah
kepada orang lain, manusia. Dia tak kata orang Islam saja. Ahibbun nas, cintalah kepada manusia, sayanglah kepada manusia lain sebagaimana kamu sayang kepada diri kamu sendiri. Takun musliman, kamu jadi orang Islam yang sejati. Jadi kalau kamu nak jadi orang Islam yang betul, iman kamu sempurna, sayangilah orang lain sebagaimana kamu sayang diri kamu. Macam mana kamu sayang diri kamu? Maknanya kalau kamu tu suka sesuatu yang baik-baik, kamu nak juga orang lain pun dapat yang baik-baik. Kalau kamu tak suka untuk ditimpa keburukan, kamu tak suka untuk dikenakan daripada perkara yang buruk, begitulah kamu tak nak orang lain pun ditimpakan perkara yang buruk dan yang tak baik kepada dia. Macam tu kita kena jaga. Dan insyaAllah kalau itulah kita punya kita punya pegangan, insyaAllah mudah kita pun. Jadi kita tak mudaratkan orang lain, dan kita juga tidak akan kurangkan daripada peluang berbuat baik kepada. Maknanya kita buat baik kepada orang lain. Sebab tu dia kata dalam kaedah la darar wala dirar. Jangan buat mudarat, jangan memudaratkan diri, jangan mudaratkan orang lain. Jadi kalau kita pegang yang tu, kita sayang orang lain seperti mana sayang diri kita, macam mana kita suka, kita nak orang lain pun dapat apa yang disukai. Kita tak nak mudarat, kita pun tak nak mudaratkan orang lain. Senang. Jadi kaedah itu kita letak dalam diri kita, pegangan kita. InsyaAllah di mana-mana pun kita selamat. Ini ada adab yang kita pegang dalam kehidupan kita. Dan mengasihi orang lain itu, bahkan ada satu istilah nama ithar, iaitu lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Lebih mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Dan ini sifat Nabi kita Muhammad SAW. Datang kalau makanan di rumah Nabi SAW akan pergi kepada ashabus sufah. Tengok ashab sufah ada yang kelaparan sangat dan sebagainya, Nabi akan beri kepada mereka. Kadang-kadang tu kalau Nabi tengok ramai sangat, Nabi bagi semua. Maka baliklah Nabi ke rumah tanpa makanan. Maka Nabi makan apa? Kurma dan air. Macam tu sekali Nabi kita Muhammad SAW mendahulukan orang lain. Sebab Abu Hurairah satu ketika dia lapar sangat sampai Nabi ajak ke rumah, ada satu mangkuk susu. Nabi tengok, orang kata alhamdulillah ada rezeki hari ni. Nabi kata, mana datang ni susu ni? Dia tanya kepada isteri. Ada orang datang hantar, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, alhamdulillah ada rezeki kita ini Abu Hurairah. Tapi kita kena kongsi dengan orang lain. Dengan siapa? Dengan ashabus sufah. Panggil mereka. Tengok ada 70 orang masa tu. Allah, 70 orang tu bekas. Sudah. Memang tak dapat, tak ada harapan. Dia tengah lapar sangat ni. Tadi kalau dua dengan Rasulullah, okeylah, bolehlah alas perut. Alhamdulillah, susu ni mengenyangkan. Tapi dah 70 orang memang tak ada harapan. Dah satu bekas je kot. Tapi subhanallah, 10 masuk minum. Tak berkurangan sikit pun daripada bekas tersebut. Subhanallah. Abu Hurairah tengok masa 10 orang masuk 10 masuk minum. Bila tengok dia, penuh lagi. Alhamdulillah. Masuk 10 lagi. Aduh. Lagi. Dah 20, dah 30 tu dah tenang lah Abu Hurairah. Sampai habis 70 orang. Barulah Nabi kata, wahai Abu Hurairah, sekarang giliran kau minum. Minum kenyang, alhamdulillah, hilang lapar. Nabi kata minum lagi, bukan hilang lapar, kenyang. Minum lagi, kekenyangan. Minum lagi. Nabi SAW kata, Abu Hurairah, ya Rasulullah, kalau aku minum ni, sekarang badan dah penuh dengan susu ni. Kalau tebuk ni, susu semua keluar. Badannya memang dah banyak sangat dia minum. Tapi tak kurang dalam tu. Subhanallah. Barulah Nabi minum. Maksudnya siapa minum akhir, baginda Rasulullah. Didahulukan orang lain. Dan yang lebih hebat lagi, Nabi minum bekas 70 orang miskin tu. Itu bekas. Kalau kita orang minum, nak minum lah. Jeli. Nabi minum 70 orang. 70 orang ni bibir semua penuh. Habis Nabi minum. Subhanallah. Tawaduknya baginda Rasulullah SAW. Kan? Kenapa? Kerana dia pegang tadi. Iaitu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu adalah merupakan pegangan kita. So 4 hadis ini insya-Allah kita pegang.
Yang pertama sekali kita ulang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Maksudnya, kita dalam kehidupan sekarang ni, kita kena betulkan apa? Kita sebelum cakap, fikir dulu. Kalau baik, silakan bercakap. Kalau tidak, diam. InsyaAllah kita selamat di mana pun kita berada. Dan insyaAllah kita selamat ke akhirat. Yang kedua, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam atau seelok-elok, secantik-cantik Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tak perlu. Iaitu sebaik-baik Islam seorang itu adalah dengan dia meninggalkan apa-apa yang tak perlu, atau meninggalkan apa yang sia-sia. So zaman ketika mana kita berada dalam zaman yang banyak mengundang perkara yang sia-sia ini, kita jangan libatkan diri. Kita buat perkara yang berfaedah sudah. So setiap apa kita dah buat, ada tak faedah? Faedahnya jangan ukur kepada faedah semata-mata duniawi saja, akhirat. Sebab kita punya link akhirat. So apa saya buat ni ada tak faedah untuk akhirat saja? Apa yang saya tengok, apa yang saya dengar, apa yang saya cakap, apa yang saya buat, apa yang saya beri, ada tak faedah akhirat? Ada. Ada buat. Tak ada, baik kita diam. Baik kita tinggalkan perkara itu. Ini dah kita kena buat dah, sebab kita dah tak lama dah. Umur kita ni, bukan umur perempuan, saya pun sama semua kita. Tak ada masa lagi dah. Ini kita kena buat. Yang ketiga adalah la taghdab, jangan marah. Jaga emosi kita. Di mana pun kita berada, jaga emosi kita. Kalau kita jaga emosi kita, insya-Allah kita selamat. Dan hari ni kalau kita tak kawal emosi, kita akan buat perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Sehingga akhirnya kita akan menyesal. So kawal emosi kita, betulkan balik. Betulkan balik itu bermula daripada diri kita dan rumah tangga kita. Kita betulkan. InsyaAllah. Banyak-banyak bersabar. Memang kita akan menghadapi ujian. Khususnya semakin kita ni bertambah umur kita, bertambah emosional kita. Sebab tu dalam Al-Quran Allah SWT sebut bahawa orang tua ni, minta maaf orang tua ni memang sensitif sebab emosi dia. Sebab itulah orang anak disuruh untuk jaga betul sampai jangan cakap cis. Kerana sangat mudah untuk nak mengguris hati. Sebab semakin tua semakin sensitif. Maknanya kita ni semakin tua semakin emosional. So pegang yang tu, la taghdab, jangan marah. Walakal jannah, insya-Allah akan masuk syurga, kata Nabi SAW. Dan yang keempat adalah hendaklah kita mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi diri kita sendiri. Jaga. Kan, kalau kita ada sifat tu, ada lihat orang lain macam kita lihat, kita sayang diri kita sendiri, insya-Allah tak ada masalah kita. Mudah kita akan mudah bantu orang, kita akan mudah untuk nak berurusan dengan orang, kita akan mudah buat baik dengan orang. Kita tak akan pernah rasa rugi buat baik dengan orang, sebab kalimat-kalimat yang tak sepatut keluar dari mulut kita adalah menyesal saya buat baik, sia-sia saya buat baik. Ada tak biasa keluar perkataan tu? Ada. Kita buat baik, betul orang tak balas pula. Oi, geram je. Sia-sia aku buat. Menyesal aku buat baik. Sebenarnya mana ada buat baik menyesal? Mana ada buat baik sia-sia? Semua yang kita buat baik, semuanya ada pahala. Semuanya ganjaran. Mana ada sia-sia? Dia tak balas baik ke? Dia buat tak baik ke? Dia tak terima kasih ke? Dia balas buruk kat kita ke? Tak ada sia-sia. Sebab yang balas adalah Allah. Sebab kamu buat baik kat dia tu sebenarnya buat baik kepada diri sendiri. Kalau kamu buat tak baik kat orang, sebenarnya kamu buat tak baik kepada diri sendiri. Itu yang kita kena betul sifirkan tu. Jangan kita buat baik kat orang, aku nak orang buat baik kat aku. Tak. Kita buat baik kat orang, kita dah buat baik kat diri sendiri. Sudah. Allah balas, insya-Allah. Itu je. Jadi sayangilah orang lain sebagaimana sayang diri sendiri. InsyaAllah kamu akan sempurnalah iman dan akan baiklah dalam pergaulan, insya-Allah. Jazakumullah khair kepada semua. Minta maaf kalau sekiranya terlalu panjang. Tadi ingat 1 jam tapi cukup lah pun. Dah lebih dah ni. Supaya kita kata apa, supaya kita dapat, yang penting sekali adalah amalan tu. Saya rasa 4 hadis tu sangat simple, tapi mudah-mudahan insya-Allah kalau kita pegang betul-betul, selamatlah ke dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang yang mendengar nasihat dan perkataan yang baik-baik dapat kita amalkan
Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memandu kita dengan taufik hidayah dia untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan dan dapat untuk kita mendorong kita dalam melakukan daripada apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan larangan dia. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT menjadikan akhlak-akhlak kita ini dapat berkesinambungan dengan akhlak baginda Rasulullah SAW, diberikan oleh Allah SWT keberkatan dalam umur kita, dalam masa kita, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepadanya, dan diberikan oleh Allah SWT kepada kita husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin, Allahumma hdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa ashabu hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.